Hai semua, selamat datang ke kelas saya. So ini adalah video sambungan daripada Completing the Square Method 2. So dalam video kali ini, apa yang saya nak tunjukkan ialah bagaimana kita nak selesaikan persamaan kuadratik yang mempunyai A dia bukan 1. Okey, kalau kita lihat di sini A dia 4. Okey, dia tak sama dengan formula kita selalunya guna 1s square. Yang ni ada 4s square. Bagaimana kita nak selesaikan persamaan yang mempunyai A dia bukan 1. So kita akan lihat dua example untuk video kali ini. Okey, mari kita cuba untuk soalan A. Okey, kalau kita ada persamaan kuadratik yang mempunyai A dia bukan 1, apa yang pertama kita kena buat ialah kita kena bahagi dengan nilai yang sama dengan A yang dalam persamaan tu. Okey, kalau kita lihat sini 4s kuasa 2, maksudnya pertama sekali kita kena bahagikan persamaan itu dengan 4 supaya kita boleh dapat nilai dia 1. Jadi kalau kita bahagi 1 tu dengan 4, maksudnya semua nilai dalam persamaan itu kita kena bahagi dengan 4. Jadinya 8x bahagi dengan 4 tambah 3/4 dan sama dengan 0/4. Nilai 0 pun sepatutnya kena bahagi dengan 4. Semua nilai. Okey. Jadi bila kita bahagi 4, jadi 4 bahagi 4 jadi s kuasa 2. Dan 8x bahagi 4 dia jadi 2x. Dan 3/4 dia jadi pecahan 3/4. Dan 0/4 dia akan jadi 0. Okey. So pertama, kalau kita lihat sini, kita dah dapat 1. Okey. So kita dah dapat 1 di sini. Okey, maksudnya kita dah boleh follow formula ni, s kuasa 2 dan 2x, okey, tambah 3/4 sama dengan 0. Okey, ini dah memenuhi syarat kita untuk guna formula yang dalam saya tuliskan di sini. Okey, so apa yang saya nak buat ialah saya buat bracket untuk ni. So saya nak selesaikan yang ini jadi kuadratik, persamaan kuadratik completing square seperti mana yang saya bagi dalam di sini. Okey, jadi apa saya kena buat? First, B ni kena bahagi 2. Okey, kalau kita lihat sini B dia ialah 2. So 2 bahagi 2 dia jadi 1. Okey, jadi bila kita bahagi, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat kurungan besar X, B dia dah bagi 2 jadi 1, jadi tambah 1 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 tutup kurungan tambah 3/4 adalah sama dengan 0. Okey, yang dalam bracket merah ni saya dah selesaikan, jadikan di sini dah. Saya dah masukkan di sini. Okey, saya dah masukkan formula, saya dapat yang ini. Okey, sekarang kalau kita lihat penyelesaian dia, kalau kita pergi kepada penyelesaian dia, okey, negatif 1 kuasa 2 dia jadi negatif 1, jadi x tambah 1 kuasa 2 tolak 1 tambah 3/4 adalah sama dengan 0. Negatif 1 tambah 3/4 akan jadi, bagi kita nilai dia ialah dia akan jadi negatif 1/4 adalah sama dengan 0. Okey, negatif 1/4 kita pindah ke sebelah kanan, jadi x tambah 1 kuasa 2 adalah sama dengan 1/4 positif. Dan kalau kita nak selesaikan yang ni, punca ni, okey, yang kuasa 2 ni, maksudnya kita kena buat punca lah. Jadi x tambah 1 adalah sama dengan tambah tolak punca 1/4. Dan bila kita buat punca 1/4, dia akan bagi kita jawapan dia ialah 1/2 lah, tambah tolak 1/2. Okey, jadi kita dah boleh pergi kepada dua jawapan. Satu ialah positif, satu ialah negatif. So x tambah 1 adalah sama dengan 1/2 atau x tambah 1 adalah sama dengan negatif 1/2. Jadi x kita 1/2 tolak negatif 1, dia akan jadi negatif 1/2. Ini adalah jawapan pertama. Dan x adalah sama dengan negatif 1/2 tolak 1, dia jadi negatif 3/2. So ini adalah jawapan kedua. Okey, so ini adalah jawapan untuk persamaan kuadratik untuk example A. Okey, seterusnya mari kita tengok satu lagi contoh untuk example B pula.
Okey, seterusnya saya pergi kepada satu lagi contoh. Okey, saya tuliskan di sini example B. Okey, example B kali ini saya nak selesaikan ialah 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 adalah sama dengan 0. Okey, saya nak selesaikan persamaan ini. Okey, step yang pertama yang kita kena buat ialah apabila kita ada 2 di depan, so 2 ni kena bahagi semua dengan 2. Okey, jadi 2x kuasa 2 bahagi 2 tambah tolak 7x bahagi 2 tambah 3/2 adalah sama dengan 0/2. Okey, apabila saya bahagi, okey, saya akan dapat, saya boleh potong yang boleh kena 6, jadi 2 bahagi 2 dia jadi 1, dan negatif 7/2 kita tak boleh nak buat apa, ni masih pecahan 7/2x, dan tambah 3/2 adalah sama dengan 0. Okey, kalau kita lihat formula ialah apa? X kuasa 2 tambah bx adalah sama dengan x tambah b/2 kuasa 2 tolak b/2 kuasa 2. Ni formula dia. Jadi negatif 7/2 ni kita kena bahagi 2. So apa yang saya nak buat ialah negatif 7/2 dan bahagi dengan 2. So kalau kita masuk calculator, kita akan dapat negatif 7/4 lah. Sebabnya b ni kena bahagi 2. Kalau kita lihat sini, b di sini, b ni kita kena bahagi 2. So bila kita bahagi 2, so kita akan dapat negatif 7/4. Okey, jadinya saya boleh selesaikan yang dalam bracket merah ni lah. Saya boleh masukkan yang ini dalam formula ni. Okey, jadi apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat x, okey, bracket x tolak 7/4 kuasa 2 tolak 7/4 kuasa 2 tutup kurungan tambah 3/2 adalah sama dengan 0. Okey, apa yang kita dapat perhatikan di sini ialah negatif 7/4 dah kita masukkan di sini, yang ini, jawapan ini kita masukkan di sini dan di sini. Dalam ni kita ambil nilai dia je, negatif tak perlu ambil, just masukkan nilai dia saja. So itu yang dapat 7/4 kat sini. Okey, jadi kita boleh selesaikan dah persamaan ini. So x tolak 7/4 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2 dia jadi 49, 4 kuasa 2 dia jadi 16, tambah 3/2 adalah sama dengan 0. Okey, apabila kita tekan calculator untuk jawapan di sini, negatif 49/16 tambah 3/2, kita akan peroleh, okey, negatif 7/4 kuasa 2 tolak 25/16. Kita akan dapat 25/16 sama dengan 0. Okey, next. Negatif ni kita bawa sini, dia jadi positif. So negatif 7/4 kuasa 2 sama dengan 25/16, dan square ni kita pindah, kita akan dapat positif negatif square root 25/16. Okey, jadinya x tolak 7/4 adalah sama dengan, dan kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat 5/4. Jadi kita dah boleh selesaikan untuk cari dua jawapan daripada persamaan kuadratik ni. So pertama sekali kita ambil yang positif, 7/4 sama dengan 5/4, dan x tolak 7/4 sama dengan negatif 5/4. So kita boleh dapat di sini 5/4 tambah 7/4 adalah sama dengan 5 tambah 7, 12. 12 bagi 4 ialah 3. So kita dapat jawapan yang pertama, x adalah sama dengan 3. Okey, seterusnya sebelah sini pula, x adalah sama dengan negatif 5/4
tambah 7/4. 7 tolak 5 ialah 2, positif 2/4 ialah 1/2. So kita dapat X ialah 1/2. So itu adalah jawapan yang kedua. So itu saja untuk hari ini. Okey, saya harap persamaan ini membantu calculation anda bila buat latihan. Okey, so kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okey, bye semua.